نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. Aku reda Allah adalah Tuhanku, Islam adalah cara hidupku, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasulku. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada pagi ini kita teruskan pengajian bagi kitab yang dinamakan Mukhtasar Syu'abul Iman lil Baihaqi, iaitu ringkasan kepada cabang-cabang iman oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala, yang terkemudiannya dihimpunkan dalam satu kitab yang diterjemahkan kepada 77 cabang iman menurut Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu oleh Al-Imam Al-Qazwini Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita dah sebutkan tentang beberapa cabang iman, iaitu daripada sebuah hadis yang usul, hadis yang bersumberkan daripada sahabat yang namanya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan hadis ni kita dah syarah sebelumnya, iaitu bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, al-imanu bid'un wa sittuna aw bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak, iaitu 60 lebih atau 70 lebih cabang-cabangnya. Kemudian Nabi meletakkan cabang iman yang paling tinggi itu apa? Kata Rasulullah, wa a'laha fa arfa'uha fa afdaluha, yakni qaul la ilaha illallah, iaitu lafaz kalimat tauhid, tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Kemudian diletakkan cabang iman yang paling rendah itu apa? Kata Rasulullah, wa adnaha imatatul adza anit tariq. Serendah cabang iman itu iaitu membuang sesuatu yang mengganggu jalan. Jadi pada pagi ini kita sebut lagi satu cabang iman, iaitu pada cabang iman yang kelima, beriman bahawa segala qadar, yakni ketetapan yang baik ataupun yang buruk itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang Islam yang beriman itu wajib beriman kepada segala ketetapan yang baik ataupun yang buruk itu datangnya daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Antara dalil ataupun nas Al-Quran yang menjadi dalil kepada cabang iman yang kelima ini ialah daripada surah An-Nisa ayat 78. Surah An-Nisa ayat 78. Firman Allah Taala pada a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bila kita antara adab kita baca ayat Quran, tuan-tuan, kita dituntut untuk beristiazah. Fa iza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Bila kamu baca Quran, maka minta lindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Itu di antaranya. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul kullun min 'indillah. Ya, ada pendek je. Surah An-Nisa 78. Ni petikan ayat. Firman Allah Ta'ala bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, kullun min 'indillah, semua yang berlaku itu datangnya daripada Allah. Arti katanya apa? Semua yang berlaku itu sama ada baik ataupun buruk, datangnya daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayat ini pada surah An-Nisa pada ayat 78 ini perlu dimurnikan. Sekiranya memahami ayat secara zahir ataupun secara literal dengan terjemahan sahaja, maka akan ada, bahkan telah lama wujud golongan-golongan yang menggunakan ayat-ayat seperti ini untuk menyalahkan takdir. Kenapa kau tak datang subuh pagi tadi? Jumpa kat kedai lagi.
dia bisik ke telinga kita, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, qul kullun min indillah. Semua ni telah ditetapkan oleh Allah. Bila dah baca ayat Quran, kita nak jawab apa lagi tuan-tuan? Tercengang kita betul. Kenapa kau gagal peksa ni? Ayah dah hantar tuition siang malam, cuti hantar, kan? Kenapa gagal? Dibisik si anak ke telinga ayahnya, wahai ayahku, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, qul kullun min indillah. Semua ni Allah dah tetapkan. Jadi bagaimana kita nak murnikan ayat seperti ini? Maka di antaranya disebutkan oleh seorang ulama yang kita kenali, almarhum Asy-Syahid Al-Imam Dr. Ramadan Al-Buti. Right. Dalam satu kitabnya yang berjudul Al-Insan Bainal Musayyar wal Mukhayyar. Ini nak beri kepahaman kita tentang takdir. Kita tak nak cerita secara detail tentang takdir qada dan qadar, mubram, muallaq, ataupun kita sebut af'alul ibad, itu perincian dia. Cuma kita nak bagi faham, ada golongan yang memahami takdir ini dengan pemahaman yang salah. Ada golongan yang memahami dengan pemahaman yang sahih, iaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita nak sebutkan sedikit pada pagi ini insya-Allah. Antara disebut dalam kitab ini apa itu? Manusia ni ada dua. Yang pertama al-musayyar, yakni diperjalankan, yang telah ditentukan, ketetapan Allah Ta'ala yang manusia tak berhak nak pilih. Contoh dia, bila kita dilahirkan, dari rahim ibu mana kita dikeluarkan, bila kita akan dicabut roh kita ni, nyawa kita ni, di bumi mana kita akan dikebumikan, meninggal ni di mana tuan-tuan? Sebenarnya Kampung Rincing, kampung kita ke, mana-mana, balik Kelantan ke, Kedah ke, itu manusia tak berhak nak pilih. Adapun yang kedua, kata Dr. Ramadan Al-Buti, katanya iaitu al-mukhayyar, iaitu pilihan manusia. Allah telah tetapkan tetapi manusia berhak memilih. Apa dia? Contoh dia pada pagi ni, saya ada pilihan air gau yang dihidangkan di depan saya ni, boleh saya minum ataupun tidak. Saya ada berhak saya nak minum atau tidak, itu pilihan. Ataupun saya menerima jemputan, contoh dia pada pagi ni kuliah subuh, maka saya boleh menjawab kepada Tuan Haji yang Bali, minta maaf Haji, pagi ni saya nak jogging, tak mau kuliah kata. Contoh. Jadi pilihan. Jadi di antara ini pemahaman asas saja untuk kita mengatakan bahawa selagi kita akan sebut Ahli Sunnah wal Jamaah bagaimana pemahaman tentang takdir. Baik. Jadi dalam surah ni kita melihat bagaimana satu orang lelaki ataupun pemuda pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab ditangkap dia kerana minum khamar, minum arak. Jadi kalau ikut hukum dia, minum arak ni sebatan dia berapa kali? 40 kali sebatan. Tetapi disebat dia sebanyak 80 kali sebatan. Sebab apa oleh Umar? Sebab bila ditanya kepada dia, kenapa kau minum arak, kenapa kau minum khamar, jawab pemuda itu, aku telah ditakdirkan oleh Allah untuk minum khamar. Ni ada golongan ni bukan baru tuan-tuan, dah lama, zaman sahabat dah ada dah. Yang menyalahkan takdir ni. Lalu disebat dia sebanyak 80 kali kerana 40 kali hukum dia minum khamar, minum arak, dan 40 kali disebabkan dia menjawab tentang takdir tanpa ilmu. Tu kalau Umar ada zaman ni tuan-tuan, puas kita kena sebat. Ramai orang merapu jawab kan, kau jawab tanpa ilmu, memang disebat ni Umar. Tu kita kita beruntunglah zaman ni tak ada orang macam Umar. Cakap lah pun nak cakap, type lah pun nak type, post update lah apa nak update, tak ada orang nak kacau kita pun. Hati-hati tuan-tuan. Baik, ini di antara contoh-contoh dia. Sebab tu kalau kita sebagai orang beriman, kita beriman masya-Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Kalau Allah kata kehendaki benda tu berlaku, maka berlaku. Allah telah merancang, seperti mana satu orang arkitek plan rumah tingkat berapa, bilik dining berapa, hall berapa luas dan sebagainya. Begitulah Allah pastinya merancang semuanya. Itu adalah ketentuan dan ketetapan baik atau buruk datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada 3 kelompok yang memahami takdir dengan 2 pemahaman yang batil dan 1 pemahaman yang betul. Siapakah mereka? Yang pertama iaitu golongan Jabariyah. Golongan Jabariyah. Golongan Jabariyah ni daripada, kalau kita sebut dalam perkataan bahasa Arab tu jabar, jim bara, maknanya terpaksa. Apa bagi pemahaman Jabariyah ni? Jabariyah mengatakan bahawa hidup kita ini telah dipaksa oleh Allah Ta'ala.
Hidup kita ni tuan-tuan telah pun dipaksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tiada usaha dan tiada ikhtiar. Dan kita sebagai manusia ini hanya berlakon saja, melakonkan saja apa yang telah ditakdirkan Allah Taala ini. Ini pemahaman yang mengatakan bahawa dia percaya kepada takdir, ketetapan, tetapi tidak perlu kepada ikhtiar dan juga usaha, tak perlu. Lalu dia mengatakan bahawa hidup ini adalah merupakan satu lakonan semata-mata. Ada tak orang pemikiran macam tu? Ada. Sebab dia memahami, apalah kita nak buat, bang bangun tak lagi kita nak buka kedai ni, nak berniaga nasi lemak. Dia jawab kepada diri kita, bukankah takdir itu Allah dah tetapkan? Tak ada usaha tuan-tuan. Yang berlaku rezeki Allah bagi semua telah ditetapkan. Ini pemahaman yang tidak tepat, yang tidak betul sebenarnya. Kerana dia tidak perlu kepada al-kasbu, kepada usaha. Lalu datang iaitu golongan yang kedua yang disebutkan sebagai Qadariyah. Dia berlawanan, Qadariyah. Dia terevolusi daripada satu pemahaman iaitu Mu'tazilah. Bagi golongan Mu'tazilah, bila sebut tentang rukun iman, dia tidak kepada 6 perkara. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat, tetapi mereka tidak beriman kepada qada dan qadar Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab golongan Jabariyah ataupun Qadariyah, tadi Jabariyah, Qadariyah ini mereka memahami takdir Allah Ta'ala ini, bahawa hidup tidak ada takdir daripada Allah Ta'ala, semata-mata usaha sahaja, semata-mata ikhtiar sahaja. Dia tak percaya pada takdir. Semua yang berlaku ni kerana usaha dia. Kalau kita teliti, cermati sirah, antara satu nama yang kita kenal menjadi founder sebenarnya kepada pemahaman ini, siapa dia? Qarun. Tidak Qarun. Kaya Qarun ni. Bila diminta dia untuk keluarkan harta dia, apa kata Qarun? Semua ni adalah usaha aku sendiri, semata-mata kerana usaha aku sendiri. Maka ini adalah pemahaman-pemahaman yang salah, yang tidak tepat berkaitan dengan qadar, yakni ketetapan yang baik dan buruk, semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah pemahaman-pemahaman yang batil, pemahaman yang banyak membatalkan banyak nas daripada Al-Quran dan juga daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang makna takdir. Maka apa yang betulnya? Datangnya satu kelompok, iaitu dinamakan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bila mana mereka memahami takdir itu tentang apa? Mereka Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita beriman bahawa segala ketetapan itu yang baik atau yang buruk datang daripada Allah Ta'ala. Namun sebelum berlakunya takdir, perlu kepada al-kasbu, perlu kepada usaha, perlu kepada ikhtiar. Ini bergantung pada apa yang kita sebut tadi, al-mukhayyar, al-musayyar tadi. Baik. Jadi dalam pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah ni, apa hujahnya yang mengatakan bahawa takdir itu perlu kepada usaha dan juga ikhtiar? Ada orang dilahirkan dalam keluarga yang miskin, bila ditanya kenapa kau miskin, dah memang takdir aku miskin, nak buat macam mana lagi? Tapi dia tak berusaha. Dia ada zuriat, zuriat dia tak hantar pergi sekolah, ataupun tak sekolahkan anak dia dengan pengajian yang betul. Maknanya dia tak ada usaha untuk berubah diri dia. Dia ada kudrat tapi dia tak mau kerja. Aku dah miskin, tok aku miskin, ayah aku miskin, keturunan aku miskin. Inilah aku. Allah dah takdirkan aku miskin. Ada tak orang macam ni tuan-tuan? Ada. Tak mau berubah diri dia. Baik, apa hujahnya? Ahlussunnah wal Jamaah antaranya 3. Yang pertama daripada Al-Quran, iaitu dalam surah Maryam ayat 26. Menceritakan bagaimana peristiwa Maryam melahirkan Nabi Allah Isa alaihissalam. Nak lahirkan Nabi Isa dalam keadaan dia penat tuan-tuan. Lalu dia lapar. Kemudian dia menyandarkan badan belakangnya itu di satu pohon tamar. Lalu apa Allah sebut? Kalau Allah nak bagi satu orang yang melahirkan Nabi Allah ni rezeki makan tuan-tuan, Allah boleh bagi. Tetapi nak cerita pada kita, ayat ini menjadi hujah kepada Ahli Sunnah wal Jamaah bahawa takdir itu perlu kepada usaha. Lalu diperintahkan kepada Maryam, satu ayat bermaksud, dan gegarlah ke arahmu batang pohon kurma itu supaya gugur kepada buah tamar yang masak, makan dan minumlah. Nampak tak? Ibu kepada Nabi Allah pun kena usaha nak makan. Padahal boleh je jatuh belakangnya. Lalu disandar lalu jatuhlah tamar tu. Itu kisah yang telah diceritakan. Baik. Dan
yang pertama ayatul Quran, yang keduanya hujah daripada hadis, menceritakan kisah Hajar dan juga anak Ismail alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, ketika mana dia berlari-lari anak daripada satu tempat, iaitu Safa ke Marwah, Marwah ke Safa, semua sebanyak 7 kali itu. Untuk apa tuan-tuan? Untuk apa? Manasik yang kita buat tu untuk apa? Cari air tak? Dia nak minum, nak cari air di padang pasir tu. Adakah dia temui air selepas itu? Adakah dia dah jumpa air? Belum. Sehinggalah Nabi Allah Ismail menghenyak atau menghentakkan kaki itu, lalu terbitlah ma'ul zamzam. Nampak tak tu? Jadi Ahlussunnah daripada hadis ini menceritakan kisah Nabi Allah Ismail dan juga ibunya Hajar itu, bahawa takdir itu perlu kepada al-kasbu, kepada usaha. Dua, ma'ul zamzam. Kita antara amalan ataupun sunnah para sahabat ni, bila dia minum ma'ul zamzam, dia baca satu doa. Doa dia tuan-tuan pun biasa baca, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Tak biasa pergi umrah, pergi ajar orang kan. Kemudian baca apa? Warizqan wasi'an. Ya Allah, aku mohon kepada kamu ilmu yang bermanfaat. Sebab tu kita heran, apa salah budak-budak sekolah ni, SPM semua ni, bila nak periksa cari air zam-zam ni, nak terang hati, ada sandarannya. Siapa? Sunnah para sahabat. Siapa? Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Baca doa ni nak minum, tu nak terang hati ni, nak bagi faham ilmu ni. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an, luaskanlah rezeki. Kemudian disebut apa lagi? Wa syifa'an min kulli da', minta penawar kepada segala penyakit. Sebab itu ada orang berubat, ikhtiar dia guna air zam-zam tak? Pasal ada doa dia, sahabat baca doa tu, maka kita boleh amalkan doa tersebut. Baik. Itu yang kedua. Adapun yang ketiga, hujah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan takdir itu perlu kepada kasbu, kepada usaha, iaitu sirah para sahabat, yang menceritakan satu orang yang kaya, namanya Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Ketika mana berhijrah daripada Mekah ke Madinah, ditinggalkan segala harta-hartanya, tak bawa duit sekupang pun. Sampai di Madinah, antara yang Nabi kita buat apa dia, selain daripada bina masjid, Nabi SAW mempersaudarakan di antara golongan Muhajirin dan Ansar. Lalu sahabat yang namanya Abdurrahman bin Auf ini dipersaudarakan dengan satu orang yang namanya siapa? Sa'ad bin Ubadah. Lalu Sa'ad ni menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf ni harta, segala ternakan, segala kebun yang ada ni aku serahkan kepada kamu. Kita tuan-tuan kalau di offer, datang kita ni golongan Muhajirin kat kampung ni, orang kampung ni bagi kepada kita, kau ambillah kebun sawit, ada sawit ni? Ada kan? Ambillah kebun sawit yang balik sana tu aku bagi kat kau. Dipersaudarakan kita. Oi, tak habis hayat lagi kita kata kat mana? Mana location? Share location, aku nak tengok. Ada? Apa lagi kalau bagi kunci kereta, kunci motor. Kesian dia kan. Nak ambil kunci motor ni, kau buatlah kerja ke, belajar ke. Allahu Rabbi. Sayyidina Abdurrahman bin Auf bila ditawarkan dengan begitu banyak, kata dia apa? Tullani ala su', tunjukkan aku di mana pasar. Subhanallah. Tunjukkan aku kat mana pasar, kata Abdurrahman bin Auf. Untuk apa? Untuk dia mencari rezeki, untuk dia memulakan perniagaan dia. Dia bukan calang-calang orang yang datang ni, tapi boleh bisa sahaja Allah Ta'ala bagi kepada sahabat Nabi SAW ini kemudahan yang banyak, kesenangan hidup, tetapi mereka memilih untuk berusaha dan berikhtiar untuk memperjalankan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Di situ yang kita sebutkan tentang pemahaman tentang cabang iman yang kelima, iaitu beriman bahawa segala qadar dan ketetapan sama ada yang baik dan yang buruk itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pemahaman secara umum. Baik. Kemudian kita lihat pada pagi ini insya-Allah satu lagi cabang iman, iaitu beriman dengan hari akhirat. Ya. Cabang iman yang kelima tadi, beriman segala qadar dan ketetapan yang baik buruk datang daripada Allah. Kita masuk pada cabang iman yang keenam. Sebab nama kitab ni ringkasan je. 77 cabang iman menurut Al-Quran dan hadis. Maknanya kita datangkan satu cabang iman, kemudian kita bawakan beberapa ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi tentang cabang iman tersebut, kesempurnaan iman tersebut. Cabang iman yang keenam iaitu beriman dengan hari akhirat. Ini beza kita dengan orang-orang kafir.
Orang-orang kafir bila sebut mati je, masuk dalam kubur tu, mereka percaya itulah final destination dia, betul tak? Itulah yang terakhir dia dalam tu. Sebab tu ada satu jenis kaum, satu jenis agama, bila mati segala mak bapak, mak nenek, harta benda dia masuk dalam kubur dia. Pasal dia percaya di situlah kesudahan dia. Kalau dia mati, kalau orang-orang bukan Islam, orang kafir mati, biasa dia kata apa? Rest in peace. Kau duduk relax kat dalam kubur ni. Bagi orang beriman apa? Kita percaya bahawa sesudah kematian ada kebangkitan, ada hari pembalasan. Betul tak? Sebab tu kalau kita kata kenapa orang kafir berfikiran demikian, bukan orang biasa kata, bukan ustaz kata, bukan ulama kata. Dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-7 Allah yang sebut. Allah kata apa? Ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim, za'amal ladzina kafaru allan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna. Allah yang kata, orang-orang kafir mengatakan bahawa za'amal ladzina kafaru, orang-orang kafir mengatakan bahawa allan yub'atsu, bahawa mereka tidak akan dibangkitkan selepas mati. Nampak tak Allah kata? Orang kafir perangai dia macam tu, ketetapan dia macam tu, pemahaman dia begitu. Kemudian Allah perintahkan kepada Nabi, kata apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakanlah, wahai Muhammad, alla yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna, katakanlah demi Tuhanku kamu akan dibangkitkan. Tu kehidupan kita sebagai orang-orang yang beriman. Lalu di antara ayat yang menjadi dalil kepada rukun ataupun cabang iman yang keenam ini, iaitu beriman kepada hari akhirat, surah At-Taubah ayat 29. Surah At-Taubah ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Allah sebut apa? Dan juga perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhirat. Pertama sekali, ayat ini menjadi dalil kepada beriman dengan hari akhirat. Yang keduanya, ayat ini juga perlu dimurnikan dengan tafsiran para ulama. Apa dia? Bila kita sebut orang-orang yang tak beriman ini diperangi, adakah boleh kita memerangi orang sedemikian? Kerana ayat ini dibaca dan difahami dalam konteks peperangan, tidak boleh dibawa dalam konteks aman. Tak boleh. Keluar masjid ni kan, berapa ramai orang tak beriman dengan Allah tu. Ada? Saya Nun Alif tu semua kan tak beriman. Kalau kita guna ayat ni tuan-tuan, qatilul ladzina kafaru ataupun qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir, orang yang tak beriman dengan Allah, tak beriman dengan akhirat ni kita perangi dia. Maka ni pemahaman ekstremis. Orang Islam yang jadi ekstrim pasal dia faham ayat Quran ni macam tu, secara zahir, secara literal. Sedangkan ayat ni dalam konteks jihad, dalam konteks peperangan. Saya sebut dah dulu, bila mana Islam, Nabi SAW memimpin hampir 27 siri peperangan daripada Badar sampai ke Tabuk, semuanya itu adalah kerana Islam mempertahankan, defend, kita mempertahankan agama kita. Kita diserang, kita diancam, lalu Islam mempertahankan, lalu berperang. Kita kena faham kenapa Nabi SAW mengetuai peperangan yang cukup banyak. Ini sebabnya apa? Kalau tak, kita akan kata Islam ni agama berperang, agama ekstrim, agama membunuh dan sebagainya. Itu perlu kepada pemahaman yang cukup jelas. Baik. Kemudian dalam satu ayat yang ataupun dalam satu hadis yang menjadi dalil kepada beriman kepada hari akhirat ini, nak cerita tentang hari kiamat. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bersumberkan daripada sahabat namanya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Hurairah, kita ulang kaji sedikit siapa nama dia. Nama dia sebelum Islam Abdus Syams, hamba matahari. Kemudian memeluk Islam pada tahun ke-7 Hijrah. Lewat dia peluk hijrah tu, 7 hijrah baru peluk Islam. Nabi hijrah Madinah, tahun ke-7 baru dia memeluk Islam, beriman kepada Allah dan Rasul. Dia sempat bersahabat dengan Nabi pun tak lama, 4 tahun je ketika dia Islam, bersahabat dengan Nabi. Nabi SAW wafat pada tahun ke-11 Hijrah, 7, 8, 9, 10, 11, 4 tahun. Tetapi dialah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Dialah paling banyak, 5,374 buah hadis. Sebab apa? Dengan kelebihan-kelebihan yang telah disebutkan sebelum ni. Satu, pertama, dia dapat doa Nabi. Tak. Yang keduanya, dia ahli sufah. Kerana lewat yang memeluk Islam, dia banyak menghabiskan masa dia masjid Nabi.
Sehingga Imam Nawawi kata apa, kebanyakan masa Abu Hurairah ini iaitu selang dia waktu dengan Nabi ni waktu tidur je. Selebih je dia dengan Nabi SAW. Waktu tidur tak. Dia tak terlibat dengan administration, tak terlibat dengan pentadbiran, urus takbir negara Islam Madinah, tidak. Terkemudian tu baru ia, selepas itu baru terlibat. Ketika awal tu tidak. Dan kelebihan dia satu lagi, dia lewat peluk Islam. Jadi orang-orang yang ketinggalan ni biasa dia akan double effort lah. Dia akan bergandakan usaha dia. Macam kita ketinggalan. Jadi kisah Sayyidina Abu Hurairah ni tuan-tuan boleh jadi motivasi pada kita yang lewat-lewat memahami, mempelajari ilmu agama ni. Belum terlambat lagi. Selagi ada lagi nafas kita ni tuan-tuan, belajarlah ilmu agama. Abu Hurairah 7 hijrah baru beriman, kemudian dia dengan Nabi baru nak mula. Sahabat 23 tahun awal lagi sebelum tu, Sayyidina Abu Bakar dan seangkatan dengan dia, tapi dia paling banyak dapat hadis daripada Nabi SAW. Maka tak mustahil untuk kita mengambil satu semangat, nak sama dengan dia tak mungkin, mengambil semangat apa yang ada pada Abu Hurairah. Sebab tu kalau kita baca hadis banyak Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Tu antara ni lah disebut oleh ulama hadis. Baik, dalam hadis ni nak cerita apa? Tadi Abdul Syam, nama dia Abdul Rahman. Nama Islam dia Abdul Rahman, Nabi tukar nama dia Abdul Rahman. Baik. Kata Rasulullah, kita baca satu-satu sebagai penutup. Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi. Demi Tuhan, kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi. Demi Tuhan yang diri Muhammad berada di tangannya. Demi Tuhan yang demi Tuhan yang diri Muhammad berada di tangannya. Baik, apa makna tangan? Kekuasaan. Al-Sunnah wal Jamaah menakwilkan kalimah seperti yadun itu sebagai tangan, sebagai kuasa, kekuasaan. Antaranya seperti mana dalam surah Al-Lahab ataupun surah yang kita bacakan, tabbat yada abi lahab wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab. Apa maksud kedua tangan Abu Lahab ni? Anak dan hartanya, kekuasaan dia. Ataupun hadis yang biasa kita dengar, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi. Kalau kau nampak benda mungkar, benda maksiat, falyughayyiru bi yadi, maka kamu ubah dengan tangan. Apa maksud tangan di sini? Ditakwilkan dengan maksud kekuasaan. Satu orang ketua jabatan mempunyai anak buah buat maksiat, tak sembahyang Jumaat, buat peraturan, buat satu undang-undang, wajibkan dia pergi keluar sembahyang, jangan duduk melepak mana-mana tempat. Guna kuasa kita lah. Ayah ada kuasa, ayah ada kuasa. Anak ni Allah dalam PKP ni duduk rumah malas sembahyang, ayah tak buat peraturan PKP dalam rumah. Anak suka hati nak sembahyang ke tak, ajak pun kita jerit-jerit dari jauh macam tu, tengok tak pun dia sembahyang tak. Ayah buat peraturan, buat satu rule. Letih kita tuan-tuan PKP ni. Kalau anak-anak kita kat rumah tu kita buat tak tahu je. Sayang, sekolah ada kat rumah waktu tu, kalau betul-betul kita ikut buat jadual je, cantik. Begitu juga suami kepada isteri, ada kuasanya. Kalau isteri buat satu benda yang membawa kepada murka Allah Ta'ala, maka tegur, gunakan kuasa sebagai suami. Begitulah juga contoh-contoh yang lain, gunakan kekuasaan. Kalau kita baca surah Al-Mulk pun sama, tabarakallazi biyadihil mulk, maha berkat Allah yang memiliki kerajaan, kekuasaan Allah Ta'ala yang memiliki kerajaan. Itu Sunnah wal Jamaah menakwilkan, iaitu perkataan biyadihi ini dengan maksud kekuasaan. Apa kata Nabi? Ada 3. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah, la taqumanna as-sa'atu wa sawbuhuma bainahuma la yatabaya'anihi wa la yatwiyanihi. Kata Rasulullah, kiamat pasti berlaku sedangkan jual beli baju mereka berdua belum selesai dan belum dibungkus. Pertama. Yang kedua kata Nabi, wala taqumanna as-sa'atu wa qad sarafa ar-rajul bilabanin liqhatihi min tahtiha. Kiamat pasti berlaku ketika seorang lelaki beredar membawa minuman susu kambingnya dan belum sempat dia minum. Nabi kata apa lagi dalam hadis ini tentang kiamat, tentang hari akhirat? Wa qad rafa'a aklatahu ila fihi la yata'amuha. Dan ada orang yang mengangkat suapan makanan ke mulut namun belum sempat dia kunyah. 3 situasi ni nak cerita kita apa tuan-tuan, kita nak bagi faham.
Hadis ni nak bagi tahu kita bahawa kiamat as-saah tidak akan pernah menunggu bila urusan dunia kita selesai. Kerana apa? Kerana urusan dunia kita tidak akan selesai, tuan-tuan. Percaya tak? Apa perancangan kita? Dah bencin, dah tak ada jawatan, aku nak buat sekian-sekian. Selesai tugas aku sebagai seorang ayah. Selesai ke? Belum selesai. Tidak akan pernah selesai. Urusan dunia kita tidak akan pernah selesai. Maka apa yang perlu kita buat untuk kita faham hadis ini? Maka bersiap sedialah kita untuk menghadapi akhirat ataupun as-saah ini dengan meningkatkan amal soleh kita. Itu pemahaman hadis ni untuk kita faham bila Nabi sebut ada orang dia dalam bisnes tengah muamalat, tengah deal pun pasti kiamat akan berlaku, tak sempat selesai. Kita lah hari ni bukan jual baju saja, maksudnya kita berniaga, urusan dunia kita, apa saja yang kita buat, online tak online semua sama saja. Ataupun satu orang yang nak makan dah kat mulut tak sempat dia kunyah, Nabi kata kiamat pasti berlaku. Maka hati-hati. Ada orang zaman sekarang ni kita tengok banyak orang mati mengejut, betul tak? Dengar-dengarnya mengejut. Biasa dekat-dekat Ramadan ni ramai yang kembali ke rahmatullah. Ramai. Kedai makan mati. Ada. Sekarang ni untung kita zaman hari ni semua benda ditayang dalam video dalam YouTube. Duduk-duduk mati serangan jantung dan sebagainya. Itu tanda kiamat-kiamat kecil, tuan-tuan. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu kita, hati-hatilah kamu dalam urusan dunia kamu sehingga kamu tidak melupakan dan tidak meninggalkan amal-amal akhirat kamu, supaya nanti bila berhadapan dengan saat yang dijanjikan oleh Allah Taala itu, maka kamu dalam keadaan husnul khatimah, kesudahan hidup kamu yang baik. Wallahu a'lam. Jadi insya-Allah, tuan-tuan, kita akan sambunglah nanti, iaitu cabang iman yang seterusnya, iaitu beriman kepada hari kebangkitan selepas kematian. Tadi kita beriman kepada hari akhirat, iaitu beriman dengan kebangkitan selepas kematian. Bila Nabi SAW ataupun dalam surah yang kita bacakan tadi, surah At-Taghabun, Allah berfirman bahawa orang-orang kafir mereka percaya bahawa tidak ada, iaitu kebangkitan sesudah kematian. Kata Allah Ta'ala, perintah kepada Nabi, qul bala wa rabbi latub'atsunna, katakanlah demi Tuhanku bahawa kamu akan dibangkitkan. Bagaimana cerita satu orang yang namanya Wa'il, dia jumpa dengan Nabi SAW bawah tulang-tulang yang telah hancur. Lalu ditanya Nabi, bagaimana mungkin Tuhan boleh menghidupkan manusia sedangkan tulang-tulang ni dah hancur lebur ni? Lalu Allah jawab dalam surah Al-Qiyamah, bahkan Tuhan mampu, aku mampu, kata Allah Ta'ala, untuk menghimpunkan atau menyusun kembali jari jemari yang telah hancur. Buktinya banyak. Bagaimana Nabi Adam AS, satu manusia yang dilahirkan tanpa ibu, tanpa ayah, Allah boleh jadikan. Bagaimana Nabi Isa dilahirkan tanpa ayah, melalui ibu, tanpa seorang lelaki. Bagaimana kita melihat diri kita sendiri, bagaimana Hawa diciptakan daripada seorang lelaki, daripada tulang rusuk Adam AS. Ini semua adalah bukti-bukti dan dalil-dalil kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan meningkatkan dan menambahkan keimanan kita, insya-Allah, ke arah kesempurnaan iman kita. Dan kita akan sambung pada kuliah akan datang cabang-cabang yang seterusnya, iaitu insya-Allah kalau sempat di Masjid Qaryah ni, walaupun nanti puasa, tuan-tuan, kita habiskanlah 77 cabang iman ni, tentang cabang iman, insya-Allah. Pasti banyak kekurangan, saya mohon kemaafan. Aku liqauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.